Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya Cikgu Khairil Hafiz bin Sahidan, Guru Cemerlang Matematik dari SMA Darul Ihtisam, Kuala Nerang, Kedah. Dan hari ini saya akan membincangkan dan membantu para pelajar dan para guru dalam tajuk Matriks tingkatan 5. Dalam video pada hari ini, saya akan lebih membantu dari segi pemarkahan SPM dan juga kaedah menjawab soalan ini dengan lebih mudah bagi pelajar lemah dan sederhana. Mari kita lihat contoh yang pertama. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan Y bagi yang berikut. 4X tambah Y sama dengan 5. 2X tolak 3Y sama dengan 13. Baiklah, langkah yang pertama yang perlu kamu lakukan ialah menukar dua persamaan linear tersebut kepada bentuk matriks. Kita bina satu kurungan besar yang kita namakan ianya sebagai matriks. Dan kita akan mula mengisi ruang-ruang dalam kurungan itu untuk menjadikan ianya matriks lengkap. 4X kita akan tulis hanya sebagai 4 sahaja. Kita hanya akan mengambil nombornya sahaja. Di sebelah kanan 4 terdapat tambah Y. Dan tambah Y ialah bernilai sebanyak 1. Okey, kita belajar daripada menengah rendah. Kita tahu setiap pemboleh ubah yang berdiri sendiri sebagai contoh A, B, C hingga Z semuanya bernilai 1 jika ianya berdiri dengan sendirinya. Di bawah 4 kita letak 2 datangnya daripada 2X. Manakala negatif 3Y, hati-hati, tolak 3Y akan ditulis sebagai negatif 3. Dan itu ialah matriks. 4, 1, 2, negatif 3. Kita sambung matriks tersebut dengan satu lagi matriks iaitu X dan Y. Matriks XY ini ditulis kerana kedua-dua pemboleh ubah, kedua-dua persamaan di dalam soalan mempunyai huruf X dan Y. Kita letak sama dengan di tengah-tengahnya dan kita sambung dengan lagi satu matriks di belakang iaitu 5, 13 mewakili jawapan akhir di sini. Langkah kedua yang kamu perlu tahu ialah kita perlu membuat matriks songsang. Jadi kita turunkan matriks XY sama dengan dan kita letak siap-siap bentuk matriks songsang. Itu ialah bentuk matriks songsang. 1 per di belakangnya ada satu matrik besar dan ada lagi satu matrik kecil. Untuk melengkapkan matrik songsang, kita perlu bina hubungan di antara 4 dan negatif 3 seperti mana yang saya bulatkan pada matriks di atas. Caranya, 4 darab negatif 3, okay, darab secara menyilang, tolak. Kita silangkan sebelah kanan pula iaitu 1 dan 2. Okay, teknik ini, teknik lukisan ini saya ambil daripada seorang guru daripada Kelantan yang menggunakan kaedah rama-rama ataupun kupu-kupu. Okay. Jadi, 1 per 4 darab negatif 3 tolak bulatan yang kedua 1 darab dengan 2. Okay. Rama-rama itu kita akan rujuk buat kali kedua dalam menulis matriks di belakang ni pula, di tengah ni. Caranya, 4 negatif 3 akan diangkat naik ke atas menggantikan tempat 4. Manakala 4 pula akan menggantikan tempat negatif 3. Bahasa mudahnya, 4 dan negatif 3 akan berubah tempat duduk. Manakala bagi 1 dan 2 pula akan berada pada tempat masing-masing. Cuma akan berubah nilai negatif dan positifnya. 1 bernilai positif di dalam matriks. Dan di dalam matriks songsang, ianya akan berubah menjadi negatif 1. Manakala 2 akan berubah menjadi negatif 2. Dan matriks kecil di belakang, kita salin balik 5, 13.
Okey. Faham elok-elok di sini? Kemudian, saya tulis sekali lagi XY, matriks XY sama dengan, sekarang saya selesaikan di bawah pecahan 1. Saya akan dapat 1 per negatif 14 kurungan matriks negatif 3, negatif 1, negatif 2, 4 dan matriks 5, 13. Saya tulis lagi sekali matriks XY sama dengan, dan pada baris yang keempat ni, apa yang berlaku ialah pendaraban di antara matriks. Saya kekalkan 1 per negatif 14 dan sekarang saya akan mula mendarab di antara matriks 2 ni, yang belakang ni. Jadi cara mendarabnya ialah negatif 3 akan didarabkan dengan nombor yang di atas, iaitu 5. Tambah nombor yang di belakang iaitu negatif 1 didarabkan dengan nombor yang bawah, iaitu negatif 1 darab 13. Ingat, nombor di depan darab nombor di atas, nombor belakang akan darab nombor di bawah. Perkara yang sama berlaku pada baris yang di bawah, iaitu negatif 2 akan didarabkan dengan 5, tambah hasil darab 4 darab dengan 13. Kemudian, saya selesaikan matriks tersebut, pendaraban matriks tersebut, saya akan dapat 1 per negatif 14, matriks negatif 28, 42. Dan sekarang saya boleh selesaikan dengan cara 1 per negatif 14 saya darabkan dengan negatif 28. Memberi hasil 2. Begitu juga 1 per negatif 14 darab dengan 42. Saya akan dapat negatif 3. Dan pada waktu ini, kita buang kurungan dan asingkan nilai XY menjadi X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 3. Selesai menjawab soalan ini. Sekarang mari kita lihat di mana markah yang diperuntukkan dalam SPM. Markah pertama diberi pada bentuk matriks yang dibina dengan tepat berdasarkan persamaan linear yang diberi. Markah yang kedua diberikan kepada matriks songsang yang kamu bina. Markah yang ketiga diperuntukkan kepada nilai X sama dengan 2. Dan markah yang terakhir diperuntukkan kepada Y sama dengan negatif 3. Lihat. Bahagian tengah di sini tidak mempunyai sebarang markah. Jadi, sekiranya kamu tidak menulis bahagian tersebut pun, kamu masih lagi berjaya mendapat 4 markah. Jadi itulah yang saya ingin kongsikan kepada pelajar lemah dan pelajar sederhana. Bagi pelajar lemah dan pelajar sederhana, kamu boleh mengabaikan ruangan tersebut dengan cara ini. Sekali lagi, contoh 1 saya gunakan. Saya tukarkan persamaan linear yang diberi kepada bentuk matriks dengan 4, 1, 2, jangan lupa di sini negatif 3, XY sama dengan matriks 5, 13. Langkah yang kedua, sama seperti sebelum ni, kita akan buat matriks songsang. Hafal bentuk matriks songsang ini. 4 didarabkan dengan negatif 3. Tolak, mesti tolak. 1 didarabkan dengan 2. Menjadikan ianya bentuk rama-rama. Kemudian sekali lagi, negatif 3 akan menggantikan tempat 4, manakala 4 menggantikan tempat negatif 3. Berubah tempat duduk tanpa merubah nilai negatif positifnya. Bagi 1 dan 2 pula, kita kekalkan pada tempatnya, cuma berubah nilai positif dan negatifnya.
menjadikan negatif 1 dan negatif 2. Kita salin semula 5, 13 di belakang. Sekarang bagi pelajar lemah dan sederhana, kamu boleh terus menggunakan kalkulator. Dalam video ini saya guna contoh kalkulator Casio FX570MS. Sekiranya kamu menggunakan kalkulator lain, sila rujuk guru kamu di sekolah. Caranya, kamu tekan mode sebanyak 3 kali. Keluar EQN, Mat, VCT. Dalam tajuk ini, kita akan gunakan EQN. Iaitu kita tekan 1. Akan dipaparkan di skrin kalkulator kamu, unknowns 2, 3. Disebabkan soalan ini hanya mempunyai 2 pemboleh ubah, iaitu X dan Y, maka kita akan memilih unknown 2. Sekarang akan dipaparkan di skrin A1 tanda tanya. A1 membawa maksud nilai yang pertama pada baris pertama matriks, iaitu 4. Tekan sama dengan, akan terpapar di skrin kamu, B1 pula. B1 membawa maksud nilai yang kedua pada baris pertama matriks kamu, iaitu 1. Okey, boleh rujuk pada matriks ini. Saya ada buat bulatan di matriks ini untuk lebih kamu faham. Tekan sama dengan C1 pula. C1 membawa maksud nilai yang ketiga dalam baris pertama matriks kamu, iaitu nilai 5. Tekan sama dengan, akan terpapar pula A2. A2 bermaksud nilai yang pertama pada baris kedua matriks kamu, iaitu nilai 2. Tekan sama dengan, sekali lagi, B2 bermaksud nilai kedua dalam baris yang kedua matriks, iaitu negatif 3. Tekan sama dengan, dan nilai yang terakhir yang diminta ialah C2, iaitu nilai ketiga dalam baris kedua matriks kamu, iaitu nilainya 13. Tekan sama dengan, dan akan terpapar di skrin kamu X sama dengan 2. Maka kamu salin jawapan tersebut, X sama dengan 2. Tekan sama dengan sekali lagi, akan tukar jawapan, skrin akan bertukar jawapan kepada Y sama dengan negatif 3. Kamu salin Y sama dengan negatif 3. Maka selesailah pengiraan kamu. Kamu akan dapat 1 markah pada bentuk matriks, 1 markah pada matriks songsang, 1 markah pada nilai X, 1 markah pada nilai Y. Dan kamu akan dapat 4 markah penuh. Okey. Kekurangannya ialah kamu kena menghafal langkah-langkah menggunakan kalkulator tadi. Okey, ingat, mode sebanyak 3 kali. Kita ambil EQN, kita ambil unknowns 2 dan kita mula masukkan nilai A1, B1, C1, A2, B2, C2 dan kalkulator akan memberi jawapan akhir. Mari kita tengok contoh yang kedua pula, iaitu contoh yang melibatkan situasi. Rajah di bawah menunjukkan susunan 2 jenis gelang tangan mutiara. Harga bagi sebiji mutiara putih ialah RMX, manakala sebiji mutiara hitam berharga RMY. Jumlah harga bagi kedua-dua susunan adalah seperti berikut. Susunan A dengan jumlah harga RM312, manakala susunan B dengan jumlah harga RM360. Soalan A, bina 2 persamaan linear berdasarkan soalan yang diberi. Persamaan yang pertama ialah 12X tambah 8Y sama dengan 312. Merujuk kepada susunan A. Kenapa?
kerana terdapat 12 biji mutiara berwarna putih, maka 12X tambah 8 mutiara berwarna hitam, iaitu 8Y, sama dengan jumlah harga, iaitu 312. Pada susunan B pula terdapat 10 mutiara putih dan 10 mutiara hitam. Bermaksud 10X tambah 10Y sama dengan 360. Kamu akan mendapat 2 markah hasil daripada menulis 2 persamaan linear yang tepat seperti di atas. Soalan B. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan nilai Y. Seperti tadi, langkah yang pertama ialah menukar persamaan linear tersebut dalam bentuk matriks, iaitu matriks 12, 8, 10, 10, matriks XY sama dengan matriks 3, 1, 2, 3, 6, 0. Pada langkah yang kedua, kita akan buat matriks songsang. Okey, ingat balik rama-rama atau kupu-kupu ni. Dan matriks songsangnya ialah 1/12 darab 10 tolak 8 darab 10. Matriks 10 bertukar tempat dengan 12. Manakala 8 dan 10, warna hijau dan kuning tu akan berada pada tempatnya masing-masing, cuma berubah simbol negatif positifnya. So dekat situ akan jadi matriks 10, negatif 8, negatif 10, 12. Dan jangan lupa salin balik matriks yang di belakang tu. 3, 1, 2, 3, 6, 0. Dan seterusnya kita guna kalkulator macam saya ajarkan dalam contoh yang pertama tadi. Dan kalkulator akan terus memberi jawapan X sama dengan 6, Y sama dengan 30. Dan kamu akan dapat 4 markah penuh. 2 markah bagi soalan A, 4 markah bagi soalan B. Jumlah markah akhir 6 markah. Sekarang mari kita lihat kesalahan yang sering berlaku dalam SPM. Kesalahan pertama yang sering berlaku dalam SPM ialah tertinggalnya matriks di belakang. Matriks 3, 1, 2, 3, 6, 0 tidak ditulis semula di belakang ini. Ini kesalahan yang paling kerap berlaku dalam SPM. Apa kesannya? Kamu akan masih lagi menerima 1 markah bagi bentuk matriks yang betul. Namun kamu akan kehilangan markah di sini kerana tertinggal matriks di belakang. Dan markah kedua dalam soalan matriks sangat penting. Apabila kamu hilang markah kedua dalam soalan matriks, maka jawapan di bawah walaupun tepat, tetap kamu akan dapat salah dan salah. Dan jumlah markah kamu hanya 1 markah. Secara mudahnya, markah ketiga dan markah keempat bergantung kepada markah kedua. Kesalahan umum yang kedua yang sering berlaku dalam SPM ialah kamu tertinggal simbol sama dengan. Apabila tertinggal simbol sama dengan pada langkah yang kedua, iaitu langkah matriks songsang, pemarkahannya akan jadi begini. 1 markah pada matriks, penukaran matriks yang betul. Kamu akan hilang markah pada matriks songsang, iaitu pada langkah yang kedua. Ingat, matriks songsang mesti ditulis dalam bentuk yang sama, yang tepat, seperti mana skema. Dan di sini apabila markah kedua kamu hilang, kamu akan turut hilang markah ketiga dan markah keempat, menjadikan kamu hanya layak 1 markah SPM. Kesalahan umum yang ketiga yang sering dilakukan dalam SPM ialah salah susunan nombor di penentu. Kamu lihat di sini, kamu tidak mengikut hukum rama-rama yang saya tertulis sebentar tadi, yang saya maklumkan sebelum ini.
Iaitu 12 kamu darabkan dengan 8. Kamu tidak darab dengan 10. Okey. Kesalahan pada bahagian penentu menyebabkan kamu hanya dapat 1 markah pada matriks dan kamu akan dapat 0 markah pada matriks songsang dan begitu seterusnya kamu akan dapat 0 markah pada jawapan akhir. Dan jumlah markah yang kamu akan dapat ialah 1 markah sahaja. Okey, cuma kadang-kadang dalam SPM apabila kamu salah buat penentu di bawah ni, kamu masih lagi boleh dapat 1 markah. Kita panggil markah follow through. Okey, yang itu nanti kita akan bincang pada waktu yang lain. Kesalahan umum yang seterusnya ialah salah susunan matriks yang pertama sekali. Okey. Sepatutnya kita tulis matriks 12, 8, 10, 10 terdahulu. Kemudian baru kita tulis matriks XY. Tapi bagi calon ini, dia letak XY di depan. Diikuti matriks 12, 8, 10, 10. Apa yang berlaku? Calon ini akan kehilangan markah yang pertama. Namun kalau kita dapat lihat di sini, matriks songsang yang dibina adalah tepat. Maka pelajar ini akan dapat 1 markah pada matriks songsang. Dan apabila matriks songsang tepat, pelajar ini layak dapat markah pada jawapan yang tepat. Jadikan ianya mendapat 3 markah. Dan ini merupakan kesalahan yang paling besar dalam menjawab soalan matriks. Yang pertama, pelajar salah susun matriks seperti sebelum ini. Pelajar juga tertinggal matriks yang di belakang ni. Maka pelajar akan hilang 1 markah pada matriks yang betul. Pelajar juga hilang markah pada pembinaan matriks songsang. Dan pelajar akan hilang markah pada jawapan. Kerana hilangnya markah pada langkah yang kedua. Dan pelajar hanya akan mendapat 0 markah. Oleh itu, saya senaraikan 3 tips utama dalam menjawab soalan matriks. Tips yang pertama ialah bentuk jawapan. Ingat bentuk jawapan matriks berikut. Okey, matriks besar, matriks XY sama dengan matriks kecil. Matriks XY sama dengan matriks songsang iaitu 1 per matriks besar dan matriks kecil di belakangnya. Dan jawapan akhir X sama dengan Y sama dengan tanpa lagi kurungan. Manakala tips yang kedua ialah guna kalkulator. Bagi pelajar lemah atau sederhana, gunalah kalkulator sepenuhnya. Penggunaan kalkulator akan membantu kamu daripada segi menulis jawapan yang ringkas, mudah tapi mendapat markah penuh. Manakala bagi pelajar cemerlang, boleh teruskan dengan kaedah yang betul dan turut guna kalkulator untuk semak jawapan kamu. Dan tips yang ketiga, mahirkan diri kamu dalam membina persamaan linear serentak. Kerana soalan-soalan sekarang, bentuk-bentuk soalan sekarang lebih kepada soalan situasi yang mana memerlukan kamu kemahiran menukar situasi yang diberi kepada bentuk persamaan linear yang kemudiannya kamu akan jawab menggunakan kaedah matriks. Okey? Dan itu sahaja tip SPM yang saya boleh kongsikan. Dan dengan berakhirnya itu, sekian. Terima kasih.